Salam hormat dan salam sejahtera keluarga Malaysia. Berita Pagi Sarawak edisi Jumaat 17 Jun bersama saya Debbie Amanda Padan. Kita mulakan berita dengan perkembangan ini. Pelan Tindakan Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 2030 PCDS 2030 merupakan kejayaan yang dicapai melalui kerjasama erat antara Perkhidmatan Awam Sarawak dan pemimpin negeri. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg mengucapkan penghargaan kepada Perkhidmatan Awam Negeri yang bersama bekerja keras sehingga mampu mengenal pasti hala tuju negeri ke arah negeri yang lebih gemilang pada tahun-tahun mendatang. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berharap dengan adanya dasar-dasar baharu tersebut akan mampu membangunkan Sarawak ke arah yang lebih gemilang dan mencapai negeri berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030. Beliau memberitahu demikian dalam Majlis Gawai Raya Jabatan Premier Sarawak di Kuching. Beliau menambah dengan adanya kerjasama tersebut juga mampu mengenal pasti bukan sahaja dasar-dasar baharu, bahkan mengenal pasti sektor yang perlu ditambah baik dan memberi pulangan kepada pembangunan negeri. Turut hadir Timbalan Premier Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan dan Datuk Sri Dr. Sim Kui Hian serta Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfia Awang Nasar. Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB optimis melahirkan seramai 120 usahawan jutawan wanita luar bandar di Sarawak, khususnya di Limbang. Ke arah merealisasikan hasrat itu, Timbalan Menterinya Dato' Hasbi Habibullah berkata, usahawan tempatan luar bandar perlu didedahkan dengan pengetahuan dalam perniagaan sekaligus memberi ruang kepada mereka untuk melihat potensi dan peluang perniagaan. Datuk Hasbi memberitahu seminar keusahawanan wanita luar bandar dan bengkel keusahawanan wanita luar bandar How to Make Your First Million Zon Sarawak yang diadakan di Limbang adalah sebagai langkah permulaan melahirkan usahawan jutawan wanita. Peluang tu tak ada. Dan opportunity yang tak ada. Ataupun opportunity tu ada. Tapi kita tak tahu macam mana nak capture opportunity tu, peluang tu. Jadi insya-Allah saya pun dah di KPLB sebagai orang Limbang lah. Inilah langkah pertama lah kita bawa kemari untuk melihat bagaimana untuk mengembangkan petani. Katanya, Limbang menjadi lokasi pertama di Sarawak untuk program itu dan dijangka akan diteruskan, termasuk membawa masuk usahawan dari luar daerah seperti Kuching dan Miri ke Limbang. Menyatakan demikian kepada media selepas merasmikan program itu, anjuran Institut Kemajuan Desa Infra di bawah KPLB di Limbang. Beliau berkata, sekitar RM300,000 diperuntukkan kementerian itu bagi pelaksanaan program di seluruh negara. Datuk Hasbi yang juga ahli Parlimen Limbang berkata, ianya merupakan usaha kementerian untuk membantu usahawan wanita luar bandar bangkit semula pasca COVID-19. Seramai 160 peserta terlibat dalam program tersebut. Institusi pengajian tinggi awam dan swasta di negara ini diminta untuk mempertingkatkan program inovasi dan penyelidikan dalam skop pendidikan masing-masing. Timbalan Menteri Pengajian Tinggi Senator Dato' Dr. Ahmad Masrizal Muhammad berkata, ia penting untuk memacu ekonomi negeri dan negara amnya, khususnya selepas pandemik, agar terus mampu berdaya saing. Datuk Dr. Ahmad Masrizal menjelaskan kementerian juga menyediakan pelbagai grant untuk institusi pengajian tinggi melaksanakan pendidikan dan inovasi. Ujarnya IPTA dan IPTS boleh memohon grant tersebut menerusi institusi masing-masing kepada kementerian. Beliau bercakap kepada pemberita selepas Majlis Penutupan Innovation Technology Expo Intex di Kuching. Sementara itu, beliau juga memuji usaha Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS menganjurkan Intex yang membuka ruang kolaborasi bersama pihak industri dan juga pakar akademik serta mengembalikan hasil penyelidikan itu kepada komuniti setempat di Sarawak. Terdahulu, Naib Chancellor UNIMAS Datuk Dr. Muhammad Kadim Saudi dalam ucapannya memaklumkan pada tahun lepas UNIMAS merekodkan jumlah tertinggi dengan 854 indeks jurnal diterbitkan sejak tahun 1992.
Dari tahun 2018 hingga 2022, pihaknya juga menerima 37.7 juta ringgit geran daripada Kerajaan Persekutuan dan 50.1 juta ringgit dari kerajaan negeri dengan berjaya mengkomersialkan 46 produk pendidikan bernilai 15.2 juta ringgit. Beliau yakin dengan keberkesanan pendidikan dan inovasi yang telah dihasilkan, ia dapat mempertingkatkan kerjasama lebih erat bersama pihak industri, pakar akademik, kerajaan serta masyarakat. Sementara itu, Intex 2022 yang disertai 5 universiti awam dan swasta di negeri ini mempamerkan 50% hasil penyelidikan daripada 26 penyertaan dan diadili 61% pihak industri. Ahli Parlimen Lubuk Antu Jugah Muyang mahu terus komited dalam membawa arus pembangunan ke kawasan tersebut. Ia khususnya menyediakan infrastruktur asas demi menaik taraf kehidupan penduduk setempat selain meningkatkan potensi sosioekonomi komuniti luar bandar. Menurut Jugah Muyang, selain daripada kemudahan asas, beliau kini sedang memberi fokus terhadap naik taraf jalan raya di kawasan Lubuk Antu yang akan memudahkan aktiviti ekonomi seperti industri peladangan dilaksanakan. Ia sekaligus menghubungkan kawasan-kawasan yang sebelum ini sukar dihubungi. Jelas beliau, antara jalan yang telah diluluskan oleh Kerajaan Persekutuan baru-baru ini adalah cadangan naik taraf bekas Jalan Balak dari Sebeliau ke Balararap, Lubuk Antu dengan peruntukan sejumlah 228 juta ringgit. Dan kalau kemudahan itu kita telah dapat naik taraf seperti Jalan Balak yang baru-baru ini telah diluluskan oleh Kerajaan Pusat. Satu daripadanya yang Jalan Raya yang di kawasan Lubuk Antu dan juga Sekerang, dua daripada main jalan raya yang telah diluluskan dan dalam peringkat pembinaan konsultan bahagian dekat Sebeliau tu sampai ke Balararap, kos belanja dalam 228 juta. Selari dengan transformasi ekonomi digital di Sarawak, beliau juga berhasrat untuk menangani isu telekomunikasi, khususnya kemudahan capaian internet bagi penduduk luar bandar, terutamanya pengaplikasian internet dalam bidang pendidikan dan perniagaan dalam talian. Selaku pengurusi Lembaga Minyak Sawit Malaysia, juga ingin menarik minat lebih ramai penduduk di Lubuk Antu untuk melibatkan diri dalam industri penanaman kelapa sawit yang kini mampu memberi pulangan lumayan berikutan kenaikan harga minyak sawit dunia. Dalam pada itu, beliau juga sedang bekerjasama dengan Jabatan Pendaftaran Negara untuk menangani isu dokumen pengenalan diri dalam kalangan penduduk di Lubuk Antu. Beliau berkata demikian sebelum membuat rakaman temu bual khas untuk siaran radio anjuran YFM Iban di RTM Kuching. Mahkamah di Sarawak kini mempunyai garis panduan hukuman yang komprehensif bagi jenayah hidupan liar dengan pelancaran garis panduan penghukuman bagi jenayah hidupan liar di Sarawak. Hakim Besar Sabah dan Sarawak Tan Sri Dato' Abang Iskandar Abang Hashim berkata, dokumen tersebut menandakan kemajuan ketara dalam usaha mahkamah untuk menangani cabaran melaksanakan hukuman yang adil dan konsisten terhadap pesalah jenayah hidupan liar. Jelas Tan Sri Dato' Abang Iskandar, pada masa ini hukuman yang dijatuhkan bagi kes jenayah hidupan liar adalah tidak konsisten dan oleh itu tidak mencukupi untuk menghalang jenayah ini daripada berulang. Justru beliau berharap peningkatan kesedaran tentang jenayah hidupan liar dan isu alam sekitar lain di negeri ini akan memberi laluan kepada pendakwaan yang lebih berkesan untuk diwujudkan. Beliau berkata demikian pada pelancaran Majlis Sentencing Guidelines for Wildlife Crime in Sarawak di lobi Kompleks Mahkamah Kuching. Garis panduan penghukuman bagi jenayah hidupan liar di Sarawak adalah inisiatif Mahkamah Tinggi Sarawak melalui Kumpulan Kerja Alam Sekitar Sarawak yang bermula pada tahun 2020 dengan sokongan teknikal daripada Konservasi Dana Hidupan Liar Sedunia.
Satu siri perundingan untuk menyemak garis panduan itu telah dianjurkan pada tahun 2022 melibatkan Badan Kehakiman, Agensi Penguatkuasaan Undang-Undang Hidupan Liar dan Badan Bukan Kerajaan Alam Sekitar. Ia bagi membantu hakim menjatuhkan hukuman yang adil dan konsisten dengan sifat jenayah hidupan liar selain akan membantu memajukan pelaksanaan mahkamah alam sekitar di negeri ini. Pihak polis sentiasa komited memastikan masyarakat berbilang kaum dalam keadaan selamat. Ketua Polis Daerah Miri ACP Alexson Naga Cabu berkata, dengan komitmen dalam melaksanakan tugas dan amanah, warga kerja Polis Daerah Miri, rutin harian masyarakat juga dapat diyakini dalam keadaan suasana yang harmoni, perpaduan dan kesalinghormatan yang tinggi. Ke arah itu, ACP Alexson menyatakan bahawa penganjuran program seperti Majlis Gawai Raya Ibu Pejabat Polis Daerah Miri tahun 2022 kali ini dapat mengukuhkan lagi kefahaman dan kerjasama semua pihak dan polis. Ini selari dengan tema Polis dan Masyarakat Berpisah Tiada. ACP Alexson berucap merasmikan sambutan Hari Raya Aidilfitri dan Gawai Dayak 2022 IPD Miri. Pada majlis sama, beliau turut mengagihkan sumbangan Gawai Raya kepada 4 orang balu pesara polis daerah Miri. Festival Muzik Hutan Hujan Sedunia RWMF 2022 yang membuka tirai hari ini bakal menampilkan pelbagai pemain muzik alat tradisional ke peringkat lebih tinggi. Pengarah artistik RWMF 2022 Randy Renrus berkata, ini kerana setiap negara mempunyai seni muzik yang amat unik sekaligus menghidupkan semula muzik tradisional dari pelbagai negara. Katanya masih banyak alat tradisional yang belum diterokai sepenuhnya dan perlu diangkat ke mata dunia agar tidak hilang ditelan zaman. Randy mengambil contoh, seruling yang diperbuat daripada buluh dimainkan dengan cara yang berbeza oleh sesetengah kelompok komuniti dan ini menunjukkan setiap negara perlu mempromosi kekayaan muzik masing-masing. Beliau berkata demikian pada taklimat program RWMF bersama pengamal media di Santubong Kuching. Jelasnya lagi, sepanjang 3 hari penganjuran itu, selain konsert yang mempersembahkan pelbagai artis dalam dan luar negara, malah turut diadakan bengkel khas untuk golongan kanak-kanak. Ia melibatkan bengkel cara penggunaan alat muzik tradisional, tarian serta membuat seni kraft tangan dan anyaman. Baik, sekian berita pagi Sarawak edisi Jumaat 17 Jun. Keluarga Malaysia dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Salam keluarga Malaysia dan salam hormat.